Pertama sekali Encik Muhammad Hassan bin Ahmad, Timbalan Pasukan Bajet. Assalamualaikum. 2013 kan? Yes, saya. Dan di hujung sana di sebelah beliau adalah Encik Muhammad Akram Abdul Aziz, juga ahli pasukan bajet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam pernah aku lihat tapi di mana ya? Sihat Akram? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, semakin sihat nampaknya. Apa yang kita tengok tentang BRIM lah, kalau bahasa ringkasnya, sejumlah hampir 7 juta penerima, termasuk 2.7 juta kelompok baru di kalangan bujang yang membabitkan peruntukan 3 bilion. Komen Encik tentang apa yang boleh kita rumuskan daripada fakta yang saya kemukakan tadi. Ini adalah satu berita baik kepada rakyat, terutama mereka yang berpendapatan rendah. Sebenarnya BRIM ni kalau kita lihat, hasrat kerajaan adalah ingin membantu meringankan sedikit beban kos sehari hidup mereka. Dan kalau kita lihat pada bajet, pembentangan bajet 2013, kerajaan juga telah melakukan satu langkah, iaitu kita nak mula merealisasikan subsidi. Iaitu kita nak mengubah daripada subsidi pukal kepada subsidi tersasar. Pasal tu kalau kita tengok, sekali lagi kerajaan meneruskan pemberian bantuan 500 kepada golongan pendapatan rendah dan diperluaskan kepada individu bujang yang berpendapatan rendah, iaitu RM2,000 sebulan. Jadi soalan seterusnya saya nak bertanya, bagaimana pendekatan penerima untuk memanfaatkan habuan yang kita panggil ataupun bonus tambahan dan wang sampingan ini? Jika kita melihat feedback atau maklum balas dari BRIM pertama, memang mendapat sambutan yang amat baik. Kalau kita mengambil sebagai contoh, RM500 kita bahagikan 12 bulan, sebulan lebih kurang RM40. So dengan RM40 tu, untuk keluarga yang sederhana, 2 orang atau 3 orang anak, mereka boleh membeli 10 kilo beras, lebih kurang RM18 ke RM19, gula, tepung dan makan-makanan asas. Itu bagi mengurangkan perbelanjaan harian mereka. Di samping itu, ada juga kelompok yang menggunakan wang RM500 ni untuk membeli pelatan perniagaan seperti mesin jahit, kuali untuk menjual. So ini akan meningkatkan pendapatan dan ekonomi mereka. Saya Encik Akram, berkenaan dengan bantuan rakyat serta Malaysia ini, saya difahamkan bahawa kalau tahun pertama agak susah sebab nak kena isi borang, nak melengkapkan data dan sebagainya. Bila masuk tahun kedua, difahamkan lebih mudah. Tapi kalau kes yang bujang ni macam mana? Dia terima kasih Saudara Amin. Dia pada BRIM kali kedua ni memang kita perkenalkan pendaftaran secara online lah. Untuk pertama kalinya kita untuk pendaftaran secara online, di mana kalau isi rumah sebelum ni, yang pemohon sebelum ni, yang BRIM pertama, mereka tak perlu isi lah. Mereka tak perlu isi, cuma yang perlu isi adalah yang baru, permohonan baru, iaitu bujang. Dan kita juga buat jugalah pendaftaran, kita sebarkan borang ni. Di surat khabar pun kita ada buat dan sebagainya. Dan berbalik pada bujang tu sendiri, memang orang kata pendekatan bujang ni kita melihat pada semua lah. Kita nak membantu lah, orang kata. Kalau dulu sebelum ni orang kata bujang tak dapat dibantu kan. Kali ni ada bantuan lah. Ada bantuan. Kalau dulu saya difahamkan, sebab saya bersembang dengan orang LHDN Johor, mereka kata ramai juga yang mohon-mohon tapi tak layak. Kan? Tapi pada masa yang sama, ramai juga yang layak tak memohon. Contohnya dia tak mohon BRIM pertama, jadi BRIM kedua ni ada kesukaran tak untuk mereka memohon? Tak ada masalah. Dia proses pendaftaran, Saudara Amin. Kita telah bermula 1 November yang lepas, dan sehingga kini saya difahamkan hampir 150,000 permohonan telah diterima lah di peringkat LHDN dalam masa tempoh 2-3 hari inilah. Dan kita akan berakhir sehingga 31 Disember. Jadi orang kata tempoh 2 bulan yang ada ni boleh mohon, tidak ada masalah lah. Yang mana kalau dulu, kalau kita gagal dululah sebelum ni, boleh mohon sekali lagi. Dan kalau kata gagal tu, kita tak ada masalah, kita boleh buka untuk rayuan lah. Jadi yang memang dah dapat untuk tahun 2012, jadi untuk tahun 2013 ni mereka kena mohon semula ataupun rekod tu dah ada, dah tentu dia orang akan dapat? Dia ada 2 keadaan. Satu, memang tak perlu pendaftaran lah. Kecuali kalau mereka berubah alamat, mereka berpindah. Asasnya tak perlu daftar. Tak perlu akan daftar 2 bank kali terus lah, automatically akan dapat voucher terus. Saya Data sedia ada tu memang telah ada dalam sistem kita. Melainkan kalau perubahan alamat, kalau kita akan memaklumkan melalui surat, so alamat yang betul
perlu diisi. Mana mereka tak perlu daftar tidak sekali perlu dah, daftar. automatically dapat. Satu lagi, kita tak nak mereka pun menyebu, mengambil borang, menyusahkan orang ramai. Mereka ni dah lah golongan petang rendah, kita tak nak menyusahkan mereka. Dan bagi yang tercicir, mereka kena mohon. Mohon. Tapi itu kalau perubahan alamat, kalau perubahan gaji, katalah gaji mereka dah meningkat tahun 2017. Jadi tahun segera. Sebenarnya proses BRIM ni kita ada proses verification proses. Yang penerima sedia ada, mereka tidak perlu membuat apa-apa. Kami akan memproses, kami akan matching data tersebut. Pertama dengan Jabatan Pendaftaran Negara, memastikan mereka warga negara kan. Dan kedua dengan EPF. Kalau bagi kaitan kerajaan dengan Jabatan Akauntan Negara, dan juga dengan JPJ, kereta apa. So semua itu adalah proses verifikasi bagi memastikan golongan ataupun kumpulan yang betul-betul berpandang rendah dan susah dibantu. Kita tak nak orang memanipulasi sistem. Betul. Menyalahgunakan sistem. Ada juga macam kes, saya bagi contoh BRIM pertama, permohonan yang kami masukkan di dalam data lebih kurang 5 juta. Tetapi yang hanya berjaya lebih kurang 4.3 juta. So ada lebih kurang 600 ke 700 ribu yang memang bila kita matchkan daripada data, mereka tidak layak. Tapi walau bagaimanapun, kalau mereka rasa mereka betul layak disebabkan kesilapan, mereka boleh membuat rayuan. Proses buat rayuan macam mana, Cik Akram? Dia pendaftaran akan bermula 1 November hingga 31 Disember. Dan pada awal Januari lah kita expect akan buat pembayaran, dan keputusan time tu dia dah tahulah. So kalau dia katakan dia gagal, dia boleh buat rayuan lah. Selepas habis permohonan ke ataupun? Selepas pendaftaran lah. Selepas pendaftaran dia akan tahu keputusan. Kita akan maklumkan lebih kurang dalam Januari lah. Januari. Proses buat rayuan tu bagaimana? Proses rayuan ni orang kata macam dia kemukakan balik lah. Sebab kita akan nyatakan sebab apa dia gagal. Mungkin dia lebih pada 3,000 ataupun mungkin borang tak lengkap dan sebagainya. Dan dia perlu mengemaskini lah maklumat tu di lembaga hasil dalam negeri. Di lembaga hasil. Okey. Awak nak buat rayuan tak? Saya kalau dapat, insya-Allah. Ada hati juga tu kan. Okey, satu lagi bagi penerima bujang, mungkin timbul sikit keliruan antara mereka yang belajar di IPT kan. Kalau sebelum ni mereka sebelum ni dapat 200, berbanding tahun ni dapat 200.5. Jadi apa yang seharusnya, betulkah mereka boleh dapat kedua-duanya atau salah satu saja? Bagaimana? Dia bagi individu bujang, pertama yang lahir pada tahun 1992 dan ke bawah. Kita letak senang lah, ada orang kata 20 tahun setengah lah apa. So, lahir 1992 dan pendapatan RM2,000 sebulan ke bawah, mereka layak memohon. Dan bagi pelajar, mereka akan menerima voucher buku. So kepada pelajar, mereka tidak perlu pergi memohon dan mereka tidak layak untuk memohon. Sebab data-data pelajar ni kami akan matchingkan dengan data pemohon. So automatik dia akan reject. So, yang bekerja tapi sambung belajar? Dia selagi dia bernama pelajar, dia akan dapat voucher buku. Sebab bagi kerajaan, kami nak mereka membantu mereka mengurangkan kos pembelajaran. Dia sebenarnya sama je. Katakanlah dia tidak menerima BRIM tapi dia terpaksa keluarkan pocket money untuk beli buku. Sekarang kami bagi voucher buku untuk dia membeli buku. Ataupun kalau dia ada duit lebih, dia pun terpaksa beli buku. So as well dia fokus beli buku, kami membantu, dan dia tidak layak menerima BRIM. Walaupun dia bekerja dan part time. Nama dia student, dia akan dapat voucher buku. Yang pentingnya buku. Pembelajaran. Saya student master ada kat matrik lagi boleh? Boleh. Oh, yes. Nak minta. Tapi dapat satu je lah. Yang untuk sebagai bekerja tak boleh dapat lah kan? Jadilah, boleh lah. Sebab kita nak moving forward negara berpendapatan tinggi. So kita perlukan knowledge. Kita menggalakkan menjadi aset pada negara. Happy ni. Cik Akram, kita nak ingatkan pada penonton, tak kira lah sama yang dah mohon ke yang belum mohon ke, apakah yang mereka perlu buat, sebab mungkin ada pakcik-makcik yang tak tahu ataupun mereka yang jauh di pedalaman belum lagi maklum tentang hal ini, first time tengok hari ini, oh ada rupanya kan. Bagaimana, apakah proses, ini bukan rayuan yang awal lagi, proses nak memohon, ke mana, ambil borang apa, tempoh berapa lama? Pertama sekali macam saya maklumkan tadi, proses pendaftaran telah bermula 1 November yang lepas, di mana mekanisme pendaftaran tu, yang pertamanya dia boleh isi secara online lah di laman web di pautan www.hasil.gov.my di laman web LHDN. Dalam masa sama, borang juga kita edarkan. Kita tak nafikan mungkin ada yang tak dapat akses internet ni di kawasan perumahan dan sebagainya ni yang luar bandar. Borang juga telah diedarkan di hampir semua pejabat daerah
di hampir semua pejabat, orang kata penerangan, pejabat jabatan kebajikan masyarakat dan sebagainya, termasuk baru-baru ni kita telah cetak di dalam paper lah pada 1 hari bulan yang lepas. Surat khabar Surat khabar utama. Jadi orang kata perkara pertama mendaftar dulu. Mendaftar dan terus hantar di mana-mana pejabat LSDN. Di mana-mana pejabat LSDN berdekatan. Dan dia akan menerima duit tu dalam cara bagaimana? Okey, dia bila dia dah dapat keputusan tu, kita akan maklumkan. Dia ketahui melalui kita akan maklumkan melalui surat lah. Surat dan jangkaan dalam bulan 1, bulan 2 macam tu dia akan dapat keputusan bulan 1 dan kita akan maklumkan lah orang kata mekanisme pembayaran tu lah melalui surat tu. Dan dia boleh ambil kata voucher ataupun bantuan tu lah. Di LSDN juga? No, di kawasan-kawasan yang kita tetapkan ataupun di bank lah. Senanglah. Dalam surat tu semua dimaklumkan semua. Ya, saya tak tahulah sebab tak pernah terima kan. Tapi perkara utama tu lah, apply dulu, daftar dulu. Tak daftar macam mana nak dapat? Ya, betul. Okey, satu lagi kes di sini yang menariknya, penerima BRIM kali ini lebih jelas dan tak sewajarnya timbul sebarang pertikaian. Misalnya, penerima asal yang meninggal dunia, bayaran secara automatik akan diwarisi oleh isteri. Manakala penerima bantuan JKM juga tidak akan dikecualikan. Semua peringkat ni diliputi ke atau bagaimana? Okey, saya ingin menjelaskan kepada pemohon penerima, jika dia meninggal dunia sebelum 1 November. Sebelum 1 November, warisnya perlu membuat permohonan baru. Sebab dalam sistem kami nama penerima itulah nama yang meninggal dunia. So perlu membuat permohonan baru, macam pasangan dia. Tetapi jika dalam tempoh 1 November hingga 31 Disember semasa proses pendaftaran tu telah meninggal dunia, tak apa. Nanti waktu pembayaran waris dia boleh mengambil voucher tersebut. Dan bagi penerima jabatan kebajikan masyarakat, mereka perlu memohon lah. Kalau belum mohon, bukan secara automatik. Dia belum mohon. Because kita harus ingat, ada juga penerima jabatan kebajikan masyarakat ni dalam satu keluarga, setiap seorang ahli tu mendapat bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, because ada orang susah ke orang kurang upaya. Tapi dari konsep BRIM, kita mengambil kira isi rumah. Kalau keluarga tersebut tinggal serumah, mereka hanya dapat satu saja BRIM 500. Tapi kalau yang bujang tadi tu dia tinggal serumah, dia boleh dapat lah RM250. So bukan bererti setiap penerima JKM akan dapat 500. Belum tentu. Tidak. Sebab konsep BRIM ni adalah secara sekali. Yang itu bulanan dia dapat bantuan. Yang kes waris tadi tu, antara dokumen-dokumen yang perlu dibawa untuk pendaftaran semula? Untuk pendaftaran baru, dia akan mengemukakan dokumen CJ kematian pasangan ataupun itulah kena ada bukti kan. Tidak pakat mengaku mati. Ada penonton tanya, ni soalan simple tapi ialah maklumlah kadang-kadang kita tak tahu. Nak tanya, kalau bujang tapi tak ada pendapatan, layak ke? Layak. Sangatlah layak. Selagi tak bekerja lah tak bekerja. Selagi dia warga negara Malaysia, berumur 21 tahun dan ke atas, layak menerima. Because borang tu is a self declaration. Pengisytiharan secara sendirilah. Kadang-kadang ada yang berniaga sendiri, tapi dia tak ada slip gaji. So mereka boleh memohon. Macam kalau tak ada slip gaji boleh juga. Boleh. Isi borang tersebut. Tapi kita ada verifikasi lah. Kena check jugalah. Baru nak cakap kita tak ada slip gaji. Kita boleh minta tak? Dekat saya tambah kat borang ni pun dia ditulis, jika didapati pemohon mengemukakan maklumat palsu, boleh disabit di bawah kesalahan kandung kesesaan. Dia verifikasi tu macam mana, Cik Akram? Dia macam ni, bila dia dah hantar borang tu sebut, maklumat tu kita akan cek macam Cik Hassan sebutkan tadi, dengan jabatan-jabatan yang berkaitan lah, dan dengan KWSP, dengan LHDN, dengan JPJ, JPA dan sebagainya, Akauntan Negara dan sebagainya. Untuk orang kata dari segi saya ambil contoh, ada pernah kes BRIM pertama, dia apply, dia nyatakan gaji dia bawah 3,000 lah. Belakang rupanya dia ada kereta Honda Civic. Honda Civic, Honda Accord yang baru. So orang kata Honda Civic kereta saya. Honda Accord. So maksudnya dia cuba untuk memalsukan data lah.
Itu orang kata kita ada cek verifikasi tak sebenarnya kita luluskan lah orang kata. Saya ingin tambah, apabila dia dapat borang reject, ditolak, dia boleh merayu lah. Mungkin dia kata pemberian kereta ni adalah daripada ayah dia kepada dia, atau pinjam sebab selama naik bas. Tapi maksudnya ada ruang untuk merayu. Tapi dari segi kami nak pastikan golongan benda betul. Pendapatan bersusah, kita membantu. Itu saja hasrat. Bagi peringatan kepada luar sana supaya tak ada lagi kes-kes penipuan begini pada mereka yang menipu, apa tindakan undang-undang yang dikenakan? Penjara, denda atau sebenarnya kalau kita tengok daripada borang tersebut, disabit di bawah kanun kesiasaan Seksyen 193 yang boleh dikenakan hukuman penjara minimum sehingga 3 tahun. Sehingga 3 tahun. Tapi apabila kami dapati, kami akan menghantar surat mengenai bahawa anda didapati mengukakan ni, sila kembali. Macam itulah. Kalau dia tak ada terus punishment. Ada proses dia lah. Due process undang-undang namanya. Encik Akram, pesanan pada para penonton supaya nanti bila dah dapat bantuan tersebut, berbelanjalah dengan berhemah, bukannya dapat bantuan terus handphone beres habis licin. Silakan Encik Akram. Pertama sekali saya ingin kata menggalakkanlah mereka yang kata layak ni supaya pertama sekali mendaftar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kata bila dah dapat duit bantuan tu, kata seperti mana saudara Amin sebutkan tadi, gunakanlah bantuan tersebut dengan cara yang berhemah lah, tidak membelanjakan sesuka hati dan sebagainya. Dan kita juga kalau boleh ingin menggalakkan kata semua orang ni ialah berjimat cermat dan sebagainya lah kan, dan beli keperluan yang barangan harian yang perlulah untuk keluarga lah. Satu dipanggil bantuan rakyat, satu Malaysia. Baik, itu dia Encik Akram yang berkongsi nasihat motivasi buat kita semua supaya berbelanja dengan bijak. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini, dan terima kasih di atas usaha susah payah menghasilkan bajet. Saya tahu sampai tak tidur. Baik, para penonton, kita dah sembang-sembang tentang bantuan rakyat satu Malaysia dan cakap tentang wanita hebat tadi kan. Sebenarnya kita di Malaysia ni ada seorang wanita muda yang telah menjulang nama negara di dalam satu pertandingan. Beliau suaranya cukup hebat, cukup lunak, cukup sedap. Siapa dia agak-agaknya? Saya rasa mesti dah ada yang dapat teka ni, tapi kita nak sebut juga, kena tunggu sehingga segmen terakhir kami di Assalamualaikum pada hari ini, insya-Allah. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Syam Kamikaze. Minggu ni kita bercuti sekejap. Kita ada Ardi Beauty. Kita tunggu selepas ini. Siapa yang menemukan Puan Hayati bercakap menerangkan tentang kecantikan dan kesihatan wanita, insya-Allah hari ini dia hadir bersama kita. Jangan ke mana-mana, tunggu selepas ini. Khaldid Cider NR Bashira, sedap, berkhasiat, bertenaga. Jus yang diperkaya dengan makanan sunnah dan bahan terpilih sesuai untuk semua peringkat umur. Pastikan Khaldid Cider NR Bashira, formulasi cuka kurma terunggul di Malaysia. Apa khabar orang kampung? Ambo agak apa? TV Al-Hijrah Sabah Kelantan. Doh. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa dah Kelantan? Kacik kat wek kat ni ngakak lu. Molek benar tu. Lama tu. Boleh kita tengok Ustaz Don. Jalan Islam. Soal wanita. Reflection. Pada zaman dahulu. Waktu ada pula. Assalamualaikum. Ni lekat depan TV lah kita deh. Bukan tu je. Banyak lagi. Bukan setakat acuh cuba teratih, tapi kita buat sungguh-sungguh, kita pakak tengok TV Al-Hijrah dah. Orang kampung banyak kawan demo wak padi. Apa khabar orang kampung banyak kawan demo wak padi. Dan ni senang tak